Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 1? Okey, ini kali pertama kita bertemu secara maya, secara online. Okey, untuk anak-anak tahun 1, cikgu ucapkan selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Bukit Damar. Okey, memanglah kita belum berkenalan, tapi ini merupakan salah satu platform lah untuk kita berkenalan. Okey, saya Cikgu Muhammad Syukri bin Hassan akan mengajar anak-anak tahun 1 di SK Bukit Damar tahun ni pendidikan kesenian komponen seni visual. Okey, video ni cikgu share untuk pengenalan pendidikan kesenian komponen seni visual, yang mana kita akan belajar tentang pengenalan dan juga bahasa seni visual. Okey, tapi sebelum tu cikgu ingatkan anak-anak mesti ada buku teks. Okey, seperti yang cikgu paparkan kat sebelah ni, belakang cikgu ni, itu rupa dia. Buku pendidikan kesenian tahun 1. Dalam buku tu ada dua komponen, satu komponen seni visual dan satu lagi komponen muzik. Okey. Jadi untuk belajar bersama dengan Cikgu Syukri, kita gunakan buku ni dalam komponen seni visual lah. Okey. Sebelum kita pergi tengok apa isi kandungan buku teks ni, ingin cikgu ingatkan anak-anak murid. Okey, sebelum kita belajar, yang pertama anak-anak perlu sediakan buku tulis, buku garis satu tu yang kecil saja. Okey, kemudian drawing block. Drawing block bersaiz A3. Kemudian alat tulis, pensel, pemadam, pembaris, gunting, kena ada lah. Kemudian pensel warna, okey, crayon, kalau tak ada crayon, oil pastel pun boleh. Okey, kemudian poster color, kalau tak ada poster color, watercolor, palette, berus, banyak tu. Mungkin anak-anak dah terbiasa masa belajar di sekolah tadika ataupun di prasekolah dulu. Okay, jadi mana yang ada tu boleh guna semula, tak ada masalah. Okey, so itu cuba sedikit lah untuk kita punya pendahuluan. Okey, pendidikan seni ni subjeknya relax-relax je, santai-santai je. Kita tak perlu nak kata berat-beratkan kepala. Okey, dia tak macam matematik apa semua tu. Okey, kita belajar santai-santai. Kita buat karya seni. Okey, tak pandai tak apa, kita belajar. Okey, jom kita tengok apa kandungan buku teks kita. Okey, kita tengok buku teks kita. Okey, ini buku teks kita. Okey. Okey, kita tengok buku teks kita. Okey anak-anak. Ini buku teks kita. Okey. Ni muka hadapan dia. Okey, pendidikan kesenian Sekolah Kebangsaan tahun 1. KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Okey. Sebelah buka di bahagian dalam, kita akan nampak ada jata negara tu, kemudian rukun negara. Ni tak payah baca lah. Kalau nak baca pun boleh juga. Kebetulan kamu ni kat rumah kan. Bacalah kalau rajin. Okey. Terus daripada muka surat seterusnya. Okey, muka surat ni boleh baca kalau nak baca, tak baca pun tak apa. Cikgu skip saja, kita pergi pada muka surat yang seterusnya. Okey, kat sini ada kandungan cuba tengok bahagian kandungan tu. Okay, cikgu zoom sedikit. Okey. Nampak kandungan. Okey. Bahagian kandungan ni ada pendahuluan. Okey, di muka surat sebelah tu. Okey, kemudian ada bahasa seni visual. Okey, kemudian ada projek tunggal pertama yang mana ada unit 1 sehingga unit 6. Di sebelah tu adalah dia punya tema. Unit 1 temanya seni bermula di sini. Ni nampak nampak kerja cikgu bergerak tu. Itulah dia. Okey, unit 2 jari menari, warna berseri. Kemudian unit 3 la 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 bonekaku bernyanyi. Unit 4 cantik batik. Ni anak-anak akan belajar buat batik. Okey. Unit 5 tik-tok tik lukis di udara. Macam menarik tajuk tu kan. Kemudian unit 6, 1, 2, 3 dayung. Ni macam ni sampan pula.
Okey, kita terus tengok kepada projek penggal kedua. Penggal kedua ni maksudnya pertengahan tahun kita ada cuti kan, cuti sekolah tu, bulan 5, bulan 6 tu sekitar 2 minggu. Selepas tu kita masuk ke penggal kedua. Jadi ini projek untuk penggal kedua. Okey, setiap minggu tu kita akan buat projek karya seni. Unit 7, detektif jalinan menyiasat. Tajuk ni macam nak macam polis pula. Kemudian unit 8, lari sang tikus lari. Kes kartun agaknya. Kita tengok nanti. Okey, kemudian unit 9, serupa tapi tidak sama. Nampak sama tapi tak sama benda tu. Kemudian unit 10, renjis percik ikut irama. Ni kita buat guna warna air. Teknik renjisan dan percikan. Okey, dalam video cikgu ada cikgu tunjukkan. Okey, anak-anak boleh tengok dalam YouTube channel Cikgu Syuk. Okey, kita pergi pada unit 11, hias diri ikut menari. Ini dah dekat-dekat dengan projek kesenian dan juga pameran di akhir semester nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 2. Okey, cikgu zoom terus ke sini ya, muka surat 2. Muka surat 2 pula. Okey, bahagian ni pendahuluan. Okey. Kalau rajin boleh baca, kalau tak nak baca, cikgu bacakan. Okey. Buku teks pendidikan kesenian tahun 1 Sekolah Kebangsaan. Kegunaan mulai tahun 2017 masih meneruskan transformasi kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Itu maksudnya. Yang telah dimulakan pada tahun 2011. Okey. Dah 10 tahun dah. Nak masuk 10 tahun. Okey, melalui kurikulum standard tersebut, standard kurikulum okey. Hilang pula sekejap. Okey, sekali lagi. Okey. Standard kurikulum sekolah rendah telah digubal dengan memberi penekanan kepada penyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan berkeupayaan dilaksanakan oleh murid. Kamulah anak-anak tahun 1. Okey. Standard yang dipersembahkan dalam bentuk modul ini mengandungi elemen pengetahuan kesenian. Maksudnya apa yang awak buat tu awak tahu. Okey, tahu bahasa seni, okey, bila menggunakan garisan macam mana, okey, garisan tebal, garisan halus, nipis dan sebagainya lah. Okey, kemudian kemahiran kesenian. Kemahiran contohnya macam kemahiran menggunting, kemahiran menampal, okey. Kemudian elemen merentas kurikulum. Apa yang kita masukkan dalam kita punya pembelajaran. Contohnya kalau kita lukis burung, di situ ada elemen merentas kurikulum. Okey, sayang alam sekitar, cintai alam sekitar. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Okey, kita boleh buat secara kreatif, cipta sesuatu yang baru. Okey, kemudian kesemua elemen ini perlu dikuasai oleh murid tahun 1 sekolah kebangsaan dalam meningkatkan kebolehan penguasaan kemahiran kesenian mereka. Selain memantapkan pemahaman konsep seni yang betul dan berkesan dalam memahami estetika seni dan budaya dalam masyarakat. Maksudnya masyarakat Malaysia lah. Okey, kita ada orang Melayu, Cina, India dan sebagainya lah. Okey. Kita tengok yang terakhir tu, perenggan terakhir tu, buku teks pendidikan kesenian tahun 1 sekolah kebangsaan mengandungi 11 unit. Baru je cikgu cerita tadi pada muka surat yang sebelum ni. Okey, yang dikatakan dalam 2 penggal iaitu 6 unit dalam penggal 1 dan 5 unit dalam penggal 2. Setiap penggal dirancang berdasarkan tema. Tema tu nanti kita ceritalah. Okey, tadi cikgu dah baca kan. Awak dah tengok, itulah tema-temanya. Tapi unit-unit ni menggabungkan komponen seni visual dan juga muzik dimasukkan sekali. Okey, kita terus kepada muka surat yang seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, tengok bawah tu dia ada diterangkan tema 1, aku dan seni. Kemudian tema 2, seni di sekelilingku. Disebutkan seni ni apa yang ada di sekeliling kita semuanya seni. Even kita pakai baju ni pun berseni. Ada warna kat sini warna biru, warna merah, kuning. Itu pun dah termasuk dalam seni. Okey. Kita tengok pada akhir setiap penggal, murid-murid berpeluang untuk membuat satu persembahan bagi mempamerkan kemahiran kesenian yang telah dicapai. Apa yang awak akan belajar, itu yang awak akan tunjuk dan persembahkan. Okey. Kita tengok modul kita terus ke bawah tu.
Okey, modul kat situ ada 4. Yang pertama, modul bahasa seni. Okey. Kemudian modul kemahiran seni, modul kreativiti dan inovasi. Yang keempat, modul apresiasi seni, dan yang terakhir, projek kesenian. Projek kesenian ni maksudnya kita gabungkan apa yang kita belajar dalam kelas seni visual digabungkan dengan kelas seni muzik. Maksudnya nanti dua orang cikgu akan bersama-sama bergabung, kita buat projek dan juga pameran seni. Okey, itu cuma sedikit pendahuluan. Tak panjang tak apa. Kita terus pada muka surat berikutnya. Okey. Okey, anak-anak boleh tengok kat situ Ini cikgu dah cerita tadi secara tak langsung. Okey, kita boleh bacalah kat situ penerangan tentang projek penggal 1 dan juga projek penggal 2. Okey, kemudian kita tengok maklumat dalam buku teks. Zoom sikit supaya nampak. Okey, kalau awak ada buku dekat tangan, lagi bagus. Awak selak buku tu, tengok dalam muka surat tu. Okey, kat sini kalau ada di tangan awak lagi senang lah. Okey. Tengok situ ada maklumat dalam buku. Okey, nota guru tu. Itu untuk cikgu je, tak apa. Kita tengok yang bawah tu. Kat sini ada disenaraikan lagu dan latihan, DVD audio dan sebagainya lah. Okey, kemudian ada nampak macam watak kartun kat bawah tu. Okey, ini okey, yang ni nampak gambar tu macam boneka tu, tip-tip kebersihan dan keselamatan. Memang betul. Bila kita buat projek seni, dia akan melibatkan kebersihan. Kadang-kadang kita potong kertas lah, kita koyakkan kertas lah, gam lah, apa-apa semua bersepah dalam kelas kan. Habis je kelas ini, kita kena bersihkan. Sebab mungkin selepas kelas ni akan ada kelas-kelas lain pula. Jadi kita kena jaga kebersihan. Okey, kemudian gambar yang kedua tu, ada gambar macam kanta tu. Okey, maklumat tambahan atau maklumat baru. Biasanya yang ni ada elemen-elemen tambahan. Contohnya kita belajar melalui penggunaan internet dan sebagainya. Okey, mungkin ada sesuatu yang baru yang dikongsikan oleh cikgu ataupun kawan-kawan kita. Kita boleh tengok sama-sama. Okey, kemudian soalan kebat, gambar-gambar otak ni. Soalan kebat untuk merangsang pemikiran murid. Okey, ini bagus kadang-kadang kita buat kerja seni ni memang otak kita sentiasa berjalan berfikir kita kena kreatif lah, kita nak rancang apa benda kita nak buat. Okey, kadang-kadang cikgu minta 1, kita bagi 2. Okey. Kemudian di sini ada 2 bahagian tu. Warna biru ialah halaman seni muzik, manakala yang berwarna jingga ni halaman seni visual. Okey. Kita tengok muka surat berikutnya. Okey, ini yang penting ni. Okey. Bahasa seni visual. Okey, anak-anak tahu satu. Mungkin tak pernah dengar kan? Apa itu bahasa seni visual? Dia contoh mudahnya macam ni lah. Masa anak-anak belajar di tadika dulu, masa belajar di prasekolah dan sebagainya lah. Okey. Ada cikgu ajar sambungkan titik-titik. Okey. Daripada satu titik ke titik kedua, titik ketiga, titik keempat, akhirnya jadi satu garisan. Itu permulaan kamu belajar seni. Mudah tapi tak perasan kan? Okey. Tak apa. Dia lebih kurang macam ni. Bahasa seni visual ni istilah yang kita guna dalam kerja-kerja seni ataupun bahasa seni visual ni mudah kita katakan sebagai asas seni reka. Apa yang ada dalam sesebuah karya tu. Contohnya kalau kita tengok dalam bahasa Melayu Bila dalam bahasa Melayu ni cikgu pergi jauh sikit lah Bahasa Melayu, contoh kita nak buat karangan lah. Okay, dalam karangan tu dia ada penulisan, ada ayat, ada perenggan, ada tanda baca, huruf besar, huruf kecil, penanda wacana. Itu istilah-istilah yang ada dalam penulisan karangan tadi. Contohnya kalau kita belajar matematik, matematik pun sama juga. Ada nombor. Disebut nombor ni akan ada istilah tambah, tolak, bahagi, darab. Begitulah. Jadi kita belajar seni pun sama juga. Dia ada istilah-istilah khas yang dia gunakan dalam penghasilan karya seni. Okay, kita tengok yang pertama tu. Okay. Yang pertama tu ni. Okey, bahasa seni ni terbahagi kepada 2. Yang pertama unsur seni dan yang kedua prinsip perekaan. Okey, unsur seni ni ada berapa? Ada 6. Okey. Yang pertama rupa. Kat sini ada rupa nampak ada rupa. Okey, tapi biasanya cikgu mengajar sebelum ni kita letak garisan ni yang pertama.
Sebab sebelum adanya rupa, kita kena buat garisan dulu. Kat sini ada contoh ni, ada 4 jenis garisan. Anak-anak boleh nampak dalam buku tu, kotak yang paling bawah warna biru tu. Okey, ada garisan warna jingga tu, ini dipanggil garisan beralun. Okey, kemudian garisan putus-putus, kemudian garisan lurus ataupun garisan melintang, kemudian garisan melingkar, bergelung-gelung tu. Okey, yang pertama tu garisan. Okey, kita letak yang pertama lah garisan, sebab masa kita belajar di sekolah tadika dulu, cikgu ajar, okey anak-anak, sambungkan titik-titik ni. Kita pun sambung, jadi bulat. Kemudian sambungkan, jadi huruf A, huruf B, jadi nombor 1, nombor 2 dan sebagainya. Okey, itu permulaan bagaimana kita membentuk, melukis garisan. Okey, yang kedua rupa. Rupa ni terhasil daripada cantuman garisan, daripada titik yang pertama sampai dan titik terakhir tu. Kita sambungkan. Contoh tengok dalam gambar tu. Okey, ni gambar ni. Ni gambar macam gambar ikan, ini gambar bunga, ni gambar daun, ada yang ni gambar muka orang. Rupa ni maksudnya dia bahagian luar. Okey, kalau muka cikgu ni bahagian luar. Okey, kalau tapak tangan ni, bahagian luar ni lah. Ini dah rupanya. Okey, yang dalam ni jangan kira. Okey, bahagian luar saja. Okey, kemudian bentuk daripada rupa tadi, kita jadikan dia bentuk. Cuba tengok gambar ni. Ini gambar ni kosong. Ni garisan luar saja. Kemudian dia jadi bentuk. Okey. Nampak daripada ikan yang pertama ni dijadikan yang kedua ni. Dah ada warna, okey. Nampak bentuk dia dah. Kemudian bunga. Yang ni tak nampak apa-apa lagi. Ini cuma garisan-garisan saja membentuk rupa. Bila dimasukkan warna, ada tone kat situ, dah nampak bentuk dia. Kemudian daun pun sama. Okey, kita letakkan warna hijau gelap, hijau cerah. Kemudian muka, tu nampak tu, rupa. Yang tadi rupa tu hanya gambaran saja. Sini dah dilukis dengan agak detail lah. Ada rambut, ada mata, ada hidung dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, jalinan. Jalinan ni apa? Okey, jalinan ni ialah kesan permukaan. Kesan pada permukaan sesuatu. Ada objek benda ataupun objek alam. Kalau objek benda tu contohnya, apa yang ada kat sini contohnya teks ni lah. Okey, dia ada kesan-kesan kat sini contohnya huruf ni kan. Okey, inilah jalinannya. Okey, contoh kalau kata rambut, okey, jalinannya halus. Begitulah. Kalau tapak kasut tu jalinannya kasar. Okey, kat situ contoh diberi kulit temikai. Okey, kulit temikai ni jalinan tampak. Okey, jalinan ada dua, satu jalinan tampak, satu jalinan sentuh. Jalinan tampak ni contoh macam buah temikai tu lah dalam gambar tu kita nampak tu. Okey, kita nampak dia macam berjalur-jalur, tapi bila kita pegang buah tu tak rasa apa pun. Licin je. Itu jalinan tampak. Manakala jalinan sentuh, benda yang kita pegang kita boleh rasa. Contohnya kalau kita pegang buah durian, rasa kan berduri. Okey, tajam. Okey. Kemudian kita tengok yang kelima tu warna. Contoh tadi kita sebut. Ini dia warna. Di sekeliling kita ada warna. Okey, bagaimana warna tu wujud? Okey, warna wujud melalui cahaya. Okey, tak ada cahaya tak ada warna, tak nampak lah kan. Okey, diterangkan contoh tu dalam gambar tu ialah roda warna. Okey, roda warna biru, merah, kuning ialah warna asas. Kemudian warna hijau, warna ungu dan warna jingga ialah warna sekunda. Warna kedua campuran daripada warna asas. Okey, ini unsur seni yang penting dalam kita buat karya. Sebab kalau karya kita hitam putih je bosan juga kan. Kita masuk ke warna. Okey, dan yang terakhir tu ruang. Okey, ruang. Okey, dalam sesebuah karya seni, ruang sangat memainkan peranan untuk mewujudkan perspektif. Okey, ada ruang bawah, ruang tengah, ruang atas, ada ruang depan, ruang tengah, ruang belakang. Contohnya gambar ni yang ditunjukkan ni. Okey, gambar jalan, kemudian di hujungnya tu sampai ke hujung tu ada pokok-pokok. Maksudnya jalan tu di ruang depan. Okey, kemudian pokok-pokok renek tu di ruang belakang. Okey, itu saja penerangan untuk unsur seni. Kita tengok satu lagi Satu lagi prinsip rekaan. Ni kita cerita secara ringkas sajalah Okey, prinsip rekaan ada 7. Anak-anak boleh tengok pada buku teks anak-anak tu.
Okey, gambar yang pertama tu prinsip rekaan imbangan. Okey, dalam karya seni bila kita nak buat imbangan ada dua, satu imbangan simetri, satu imbangan tidak simetri. Simetri ni maksudnya balance kiri kanan sama, seimbang. Okey, contoh macam gambar budak dua orang tu main jongkang jongkit. Okey, nampak seimbang, sama je. Okey, kalau yang tidak simetri tu maksudnya tidak seimbang, berat sebelah. Okey, mungkin sebelah tu gajah, sebelah tu kancil. Tak seimbang lah kan. Okey. Kemudian yang kedua tu ritma dan pergerakan. Okey, nampak gambar burung terbang tu kan? Nampak. Kita tengok gambar tu, burung tu statik. Tapi dengan lukisan kita nampak seolah-olah burung tu sedang terbang, sedang mengangkat dia kepak ni. Okey. Kemudian kepelbagaian. Kepelbagaian ni maksudnya dalam satu karya seni tu ada pelbagai rupa, ada pelbagai warna. Contoh gambar kanak-kanak tu ada bunga, okey, ada lebah, ada pagar, ada pelangi, ada warna yang pelbagai warna. Okey. Kemudian prinsip rekaan yang keempat, kesatuan. Kesatuan ni maksudnya apa? Dia macam berkumpulan. Tu kesatuan ya. Contohnya gambar ikan, ada banyak spesies ikan kat situ. Ada satu kumpulan, ramai-ramai. Okey, kemudian yang kelima tu penegasan. Apa tu penegasan? Okey, penegasan ni contohnya dalam satu karya tu semuanya warna hijau. Pokok lah kita kata, pokok hijau. Tiba-tiba ada satu pokok tu warna merah. Lain daripada yang lain. Itulah penegasan. Okey, okey, dia nak timbulkan. Okey, nak bagi nampak ada kelainan kat situ. Okey, dia tak jauh beza dengan kontra jadi kita cerita pasal kontra pula. Okey, contoh gambar ni Okey, kalau kita tengok gambar ni, nampak gambar tu, titik fokus kita adalah pada yang di tengah-tengah ni. Haiwan yang di tengah-tengah ni. Itulah penegasannya. Okey. Kemudian kita pergi pada kontra. Apa tu kontra? Kontra ni maksudnya sifat dia berlawanan, bertentangan. Contohnya hitam dengan putih. Lawan, kontra. Merah dengan merah biasa melawan dengan hijau. Macam tu. Okey, kontra dia berlawanan laki perempuan. Okey, tinggi rendah. Macam tu. Luar dalam. Okey, itu sifat dia. Okey, contoh kalau bentuk, kita tengok gambar bentuk ni. Okey, ini bentuknya bentuk sfera ni, bulat ni. Okey, kontra dengan bentuk segitiga ni, bentuk piramid. Okey, warna pun kontra, warna ungu dan warna hijau, tak sama. Okey, kalau kita letak sini hijau dan sini biru, nampak macam dekat-dekat, hampir-hampir nak sama. Okey, faham tak apa. Cikgu cerita secara ringkas saja. Okey, kemudian yang terakhir tu ialah harmoni. Harmoni biasanya dikaitkan dengan karya seni yang nampak ceria, nampak indah, nampak menarik. Okey, biasanya kita tengok gambar, contoh gambar bunga matahari banyak-banyak ni nampak harmoni. Ada pelbagai rupa, pelbagai bentuk, tapi masih lagi bunga matahari. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Okey, warnanya yang nampak menarik, ceria. Okey, itu serba ringkaslah, serba sedikit pengenalan untuk komponen seni visual. Okey anak-anak. Okey, cikgu harap kita dapat fahamlah serba sedikit pengenalan tentang pendidikan kesenian komponen seni visual. Okey, cikgu takkan cerita tadi tentang projek yang kita akan buat. Itu cikgu akan beri pada minggu hadapan dalam video yang akan datang. Okey. Cikgu, kita jumpa lagi. Sekejap ni. Ini pergi tadi. Okey, kat sini jelas anak-anak. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, anak-anak boleh terus WhatsApp ke cikgu. Okey, ataupun dalam video di YouTube cikgu, boleh komen di ruangan komen tu. InsyaAllah cikgu akan terus balaslah. Okey, sebarang pertanyaan. Okey. Itu saja harap anak-anak faham sedikit dan bolehlah salin nota sekiranya perlu pada pengenalan tajuk tadi, bahasa seni visual. Ambillah nota sedikit tentang apa itu unsur seni dan apa itu prinsip rekaan. Okey, moga berjumpa lagi pada video akan datang. Duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan.
Okey. Yang penting minum air. Okey. Jangan lupa teruskan berkarya dan menyokong video-video cikgu. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.